Hey guys, untuk video kali ni kita akan sambung 14.3 iaitu mekanisme pergerakan dan gerak alih. Video sebelum ni kita disebut pasal tricep dengan bicep. Jadi kita akan masuk lebih dalam Okey, so mekanisme pergerakan pada lengan manusia biasanya melibatkan dua, iaitu kita bengkokkan lengan dan juga luruskan lengan. Jadi bengkokkan, untuk bengkok dia melibatkan bicep. Dan untuk lurus, dia melibatkan tricep. Okey, jadi kita akan masuk macam mana dia berlaku So ingat, tindakan membengkokkan ni, otot bicep ni dia dipanggil sebagai otot flexor. Kalau tindakan meluruskan ni, otot tricep ni kita panggil sebagai otot extensor. Okey, ini penerangan dia. Penerangan pergerakan membengkokkan lengan. So, bengkokkan lengan kita dah sebut. B bengkok, so dia melibatkan bicep. Jadi, cara-cara dia, ayat dia ni, kamu kena ingat lah. Sebab, kena ingat dan faham. Sebab ini biasanya masuk dalam struktur ataupun esei. Okey, tengok. Bila otot bicep mengecut, jadi bila otot bicep tu mengecut, dia akan tarik radius melalui tendon. Itu je, senang je. Maksudnya bila bicep kecut, dia akan tarik radius melalui tendon. Tarik ke mana? Tarik ke atas. Okey, pada masa yang sama, tricepnya mengendur. Okey, tulang radius ditarik ke atas, saya dah sebut tadi. Dan lengan dibengkokkan. Okey, mana tendon? Yang ni kita dah belajar hari tu. Tendon, TOT. Tendon menyambungkan otot dengan tulang. So, kalau otot tu mengecut, dia akan tarik tulang lah melalui tendon. Okey, ni radius semua. Dah belajar. Ni bicep. Okey, pergerakan dia antagonis. Kalau bicep mengecut, tricep mengendur. So, untuk luruskan lengan pula, bila otot tricep mengecut, daya tarikan dipindahkan kepada tulang ulna melalui tendon. So, bila tricep ni kecut, dia akan tarik ulna melalui tendon. Okey, part tricep kecut, dia akan tarik ulna ni melalui tendon. Okey, pada masa yang sama, bicep akan mengendur. Tulang ulna ditarik ke bawah sebab nak luruskan kan. Dan lengan diluruskan. Senang je. Okey, baca slow-slow. Nanti boleh fahamkan. Kita pergi pada mekanisme pergerakan kaki. Dia dihasilkan oleh otot antagonis berlawanan ni. Bicep femoris dengan quadricep femoris. Bicep femoris ni untuk bengkokkan kaki. So, kita panggil dia sebagai otot flexor lah. Kalau quadricep ni, dia untuk luruskan kaki. Kita panggil dia sebagai otot extensor. Sama macam kes tangan tadi Okay, so, tengok ayat-ayat ni. Tapi sebelum tu, cikgu nak kamu kenal dulu dia punya otot-otot. Tengok gambar ni dulu. Gambar kaki ni. Okey. Kalau tengok sini, dia ada beberapa jenis otot. Nampak ni otot betis. Otot betis. Okey, lepas tu dia ada otot bicep femoris. Nampak saya letak satu ni. Lepas tu dia ada otot quadricep femoris. Sini. Ni yang merah ni. Dan last sekali dia ada otot tibialis kat sini. Okay, nampak 4 kedudukan saya buat tu. Jadi, kita pergi one by one Ini nombor 1 hingga 4 ni adalah mekanisme pergerakan untuk sebelah kaki. Maksudnya untuk kaki kanan dulu. Kaki kanan dulu. Lepas tu 1, 2, 3, 4 ni akan diulang oleh kaki kiri pula. Macam tu. Okay, so kita pergi one by one Nombor 1. Otot betis kaki kanan akan mengecut supaya tumit kaki diangkat. Tapak kaki menolak ke bawah dan ke atas tanah. Okey, maksud dia otot betis ni yang mula-mula ni dia akan mengecut dan dia akan angkat tumit kaki. Ni tumit kaki. Lepas tu tapak kaki ni kat tanah lagi lah. Okey, dia angkat. Maksudnya yang pertama otot betis mengecut. Okey, lepas tu barulah otot bicep femoris ni mengecut dan dia bengkokkan kaki. Bengkokkan kaki pada sendi lutut. Kaki kanan dinaikkan. Okey, nampak Lepas tu, kaki kanan ni bila dia tak bersentuh dengan tanah, yang sokong berat badan adalah kaki kiri. Ni sokong berat badan. Okey. So, kemudian bila macam kita jalan lah, kita mula kita angkat kaki, lepas tu kita mesti letak balik kat tanah kan. Benda tu berulang-ulang. Jadi,
pada masa ni lah otot quadriceps femoris mengecut pula dan luruskan betis. Sebab nak letak balik kaki dia. Ni ayat nombor 3. Otot quadriceps femoris ni mengecut dan meluruskan kaki. Lepas tu last sekali otot tibialis ni pula mengecut untuk turunkan tumit kaki ni ke tanah balik. Masa ni tapak kaki naik atas. Nampak kan cara macam berjalan? Okey, jadi tumit kaki kanan menyentuh tanah dan berat badan disokong oleh kaki kanan pula. Lepas tu 1, 2, 3, 4 punya step ni akan diulang oleh kaki kiri pula. Berulang-ulang. Senang cerita, mula-mula otot betis kecut, tumit angkat. Lepas tu otot bicep kecut, kaki bengkok. Jadi dia naikkan kaki kanan bengkok ke belakang tu. Lepas tu kaki kiri sokong berat badan. Otot quadriceps pula mengecut. Jadi lurus balik betis tu. Dan otot tibialis pula mengecut. Dia letak balik tumit ke tanah. Macam itulah berulang-ulang. Kalau kamu tak berapa nak faham, kamu baca balik slow-slow dan tengok rajah. Okay, next. Ni ikan. Pergi pada ikan dulu. Untuk ikan, dia turus vertebra dia adalah fleksibel. Fleksibel maksudnya macam kita turus vertebra kita, dia bukanlah fleksibel sangat. Kita boleh bend, kita boleh lentur. Kita punya tulang belakang ni tak adalah lentur gila-gila kan. Tapi kalau ikan, dia boleh lentur tau. Maksudnya dia boleh gerak macam ni. Dia punya tulang belakang ni, tulang ni kan. Dia boleh gerak macam ni. Dia boleh gerak macam tu. Dia boleh gerak, dia fleksibel. Dia macam boleh beralun macam tu kan. So macam mana dia boleh gerak macam tu fleksibel? Melalui pengecutan dan pengenduran myotom. Myotom ni bongkah otot dia yang bentuk dia W. So kita akan pergi tengok. Ni tengok gambar ni. Gambar salmon ni. Gambar. Okay, kamu nampak ni gambar bongkah otot ni. Otot myotom ni. Ni bentuk W ni. Okay, ni pun sama. Bentuk W. Okay. Jadi ini dia punya bongkah otot lah. Myotom ni. Membolehkan dia punya vertebra dia menjadi fleksibel, tulang dia, itulah tulang belakang dia. Ini membolehkan ikan mengibaskan ekornya sebab tindakan otot myotom ni berlawanan. Jadi menyebabkan ikan ni boleh kibas ekor dia. Jadi ingat, senang je, bila otot myotom ni kecut sebelah kanan, maka ekor tu akan mengibas ke kanan. Kalau otot myotom tu kecut sebelah kiri, maka ekor tu akan mengibas ke kiri. Maksudnya macam ni lah. Kalau macam ni, ni ekor dia. So kalau ekor dia kat sini belah kiri, maksudnya otot myotom yang kiri yang mengecut. Otot myotom kiri kecut. Okey, kalau ikan tu ekor dia ke sini, maksudnya myotom kanan yang kecut. Okey, jadi depends. Dan ingat dia berlawanan lah. Kalau sebelah kiri kecut, sebelah kanan mesti kendur lah otot myotom tu. Okey, itu dia akan berselang-seli. Perbuatan otot tu menyebabkan ekor ikan ni sekejap kiri, sekejap kanan. Seperti ikan dia lengang-lenggok kiri kanan kan. Jadi bila dia ke kiri dan ke kanan tu, tindakan ekor tu dia akan menolak air. Dia akan menolak air. Bila dia menolak air, menyebabkan ikan tu boleh ke depan. Dia menimbulkan satu daya yang boleh melawan daya air tu dan dia boleh ke depan. Sebab tu ikan tu boleh berenang ke depan. Kalau ikan mati tak boleh berenang kan. Sebab dia tak boleh kibas ekor dia. Okey. So, jadi sirip pula. Sirip ni yang ni. Yang kat tepi ni. Yang kat tepi ni. Ni sirip, ada sirip kan. Sirip tu tujuan dia adalah mengawal arah pergerakan dan arah haluan ikan. Ekor untuk dia ke depan, sirip untuk arah pergerakan dan arah haluan dia. Dia nak pergi mana. Okay. So untuk burung. Burung sama juga, antagonis. Mekanisme pergerakan sayap burung ditunjukkan dalam rajah. Okay, tengok sini. Ini adalah sternum. Okey, lepas tu dia ada pectoralis major dan pectoralis minor.
Okey, maksudnya yang kecil ni kat atas, yang besar ni kat bawah. Kalau pectoralis major ni mengecut, dia akan tarik sayap ke bawah. So, ingat macam ni lah. Pectoralis major ni dekat bawah. Jadi, kalau dia kecut, dia akan tarik sayap ke bawah. Okay, jadi, sayap akan diturunkan. Jadi, kalau pectoralis major ni mengendur, pectoralis minor mengecut, maka dia akan tarik sayap ke atas. Okay, ingat tu je. Jadi, sayap dinaikkan. Tekanan udara memberikan tujahan ke atas. Ini faktor tambahan lah. Jadi, maksudnya, the main thing, dia otot. Kemudian, dibantu dengan tekanan udara. Okay. Bila kamu buat ayat, kena lengkap lah. Kena sebut kecut kendur tu dalam satu ayat. Okay. Okay. Cacing, pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot membujur secara berselang-seli menghasilkan satu gelombang peristalsis sepanjang badan cacing tanah. Okay, macam ni. Ini badan cacing. Dia ada otot membujur ni. Membujur maksudnya dia arah dia macam ni. Arah dia macam ni. Otot lingkar macam ni arah dia. Bulat lah. Jadi yang ni complicated sikit. Kalau kamu nampak kat luar ni, kita boleh nampak dia ada otot lingkar. Kat lapisan bawah dia tu dia ada otot membujur. Okay, untuk pergerakan cacing, basic yang kamu kena ingat. First, dia ada otot melingkar dengan otot bujur. So, ingat ni otot lingkar. Dan dia ada otot bujur macam Raja hari tu. Jadi kamu kena tahu dulu apa jadi kalau dia kecut. So kalau bayangkan otot bujur ni kecut. Okay, bujur kecut ni ingat. Dia akan jadi pendek tebal. Kenapa cikgu cakap macam tu? Okay, bayangkan yang bujur ni macam ni. Dia kecut. So dia jadi macam ni. Pendek macam tu. Bila dia kecut macam tu, otot lingkar ni nak tak nak, dia kena fit, dia kena masuk dalam, dia kena muat kat situ kan. Dia kena ikut follow the flow, follow yang dia punya mengecut tu lah. Jadi dia akan jadi rapat otot lingkar tu. So dia akan jadi pendek dan tebal. Pendek tebal. Okay. Jadi kalau otot lingkar pula, kalau dia kecut, otot lingkar maksudnya ni, bulat ni. Okay, kalau dia kecut, jadi macam ni je. Jadi nak tak nak, otot bujur yang panjang tu, dia nak muatkan diri dalam ruang yang sempit ni kan. So, dia akan jadi makin panjang tau. Maksudnya, mula-mula kalau biasa dia macam ni. Tapi bila dah macam ni, dia kena jadi lagi panjang lah. Sebab dia mengendur, so dia kena muatkan diri dalam tu. Bila otot lingkar ni mengecut. Jadi kalau cakap ni tak tahulah kamu faham ke tak. Tapi kalau kamu nak ingat lah. Bujur, kecut, pendek, tebal. Jadi kalau lingkar ni kecut. Lingkar kecut. Dia akan jadi kurus, panjang. Okay. Kalau tengok ayat dia ni dia ada posterior, anterior. Posterior ni belakang. Bahagian belakang. Anterior ni bahagian depan lah. So, macam mana dia nak bergerak? Okay, tengok. Otot membujur, mengecut. Pada posterior, mengecut. Dan otot lingkar, mengendur. Cacing tanah menjadi pendek dan tebal. Bla, bla, bla. Okay, tengok ni. Posterior ni. Saya dah ceritakan. Kalau otot bujur tu mengecut. Otot bujur ni daripada panjang jadi pendek macam ni. So, nak tak nak otot lingkar ni dia kena berhimpun kat sini. Dia kena rapatkan diri dia. That's why dia jadi pendek dan tebal. Okey, ni kat bahagian posterior. Nombor 2, ketah di segmen posterior mencengkam tanah. Ketah kat posterior ni pegang tanah. Manakala ketah di segmen anterior dilepaskan. Yang ni lepas. Okey, yang ketiga, otot lingkar pada segmen anterior mengecut. Otot lingkar ni pula mengecut jadi kecil macam ni. So, bila dia jadi kecil macam tu, otot membujur yang mengendur ni, dia akan menjadikan cacing tu lebih panjang dan kurus. Macam cikgu cakap tadi lah, lingkar kecut, kurus, panjang. Okay. So, segmen anterior memanjang ke depan. Jadi, sebab dia mengecut ni, dia memanjang ke depan. Sebab dia nak bergerak ke depan kan. Okay. Jadi, nombor 4, ketah di segmen anterior mencengkam tanah. So, dia cengkam tanah pula. Bila dia cengkam tanah, posterior ni lepas.
sini lepas. Gila-gila lah. Mula dia cengkam. Lepas tu yang ni lepas. Sebab mula-mula posterior ni dia cengkam sebab anterior ni dia nak ke depan. Jadi sebab tu dia tak cengkam yang anterior ni. Sekarang anterior ni dah ke depan. Jadi dia cengkam, posterior ni pula lepas. Faham tak? Faham tak? Tahulah. Faham tak? Macam complicated sikit kan. Okay, yang kelima, segmen menjadi pendek di posterior ditarik ke hadapan. Maksud dia, segmen yang dekat posterior ni, lepas dia kereta dah lepas kan. Kereta dah dilepaskan. So, dia ditarik ke depan. Jadi, macam tu lah cara dia bergerak. Dia akan berulang-ulang. Yang ni pula nanti memanjang balik. Macam tu lah. Okay, banyak video-video yang boleh tunjuk cara cacing bergerak. Kamu Google je. Untuk maklumat tambahan ya. Setakat ni, ini yang simple lah. Okay. Dan last sekali, belalang. Belalang sama juga otot antagonis. Belalang iaitu flexor dan otot extensor yang melekat pada permukaan dalam rangka luar. Flexor dan extensor melekat pada permukaan rangka luar. Okey, boleh tengok rajah ni nampak. Ni extensor, ini flexor. Okey, macam kita punya cara tadi, kalau flexor ni untuk bengkok, kalau extensor untuk lurus, sama je. Okey. So, untuk flexor, bengkokkan satu sendi. Manakala extensor, meluruskannya. Macam saya sebut, sama je. So, ingat satu, kamu boleh ingat semua. Kaki belakang belalang yang panjang dan berotot diadaptasikan untuk melompat. Okay, mari kita lihat. Tengok, dalam keadaan rehat, otot flexor di bahagian atas kaki belalang mengecut dan kaki belakang ditarik ke arah badan. Dalam kedudukan ini, kaki belakang dilipat dalam bentuk Z dan bersedia untuk melompat. Okey, flexor ni untuk bengkok. Jadi, bila dalam keadaan rehat kan, belalang ni memang kaki dia bengkok. Nampak ni dia bengkok ni. Dalam keadaan dia rehat. So, flexor, bahagian atas kaki belakang ni, dia akan mengecut. Kaki belakang ni, bengkoklah ke arah badan. So, dalam bentuk Z. Mana Z? Ni Z lah ni, model lah tu. Dan bersedia untuk melompat. Apabila dia nak lompat, otot extensor akan mengecut. Bila otot extensor mengecut, kaki belakang dia akan lurus. Kaki belakang ni lurus. Okey, kaki belakang dia akan lurus. Seterusnya, kaki yang melurus menghasilkan lentingan yang menolak ke belakang ke hadapan ke udara. Okey, jadi bila lurus, dia akan tolak badan dia ke depan. Okey, itu cara dia. Boleh? Untuk isu kesihatan sistem otot rangka manusia, dia ada beberapa penyakit iaitu osteoporosis, osteomalacia, arthritis dengan skoliosis. Kita pergi one by one. Osteoporosis maksudnya penyakit tulang rapuh. Penyakit dia, tulang dia lemah dan mudah patah. So, biasanya apabila usia dia meningkat dan biasanya terjadi pada perempuan yang dah putus haid. Wanita yang telah putus haid biasanya yang kena ni lah. Okay. So, sebab apa kena osteoporosis ni? Pertama, kurang bersenam. Kurang kalsium, kurang fosforus dan kurang vitamin D. Kamu boleh baca lah dalam buku teks ni ya. Maksud dia tulang dia hilang jisim dengan hilang ketumpatan, sebab tu dia mudah patah semua tulang. Lagi satu, bila perempuan ni putus haid, dia akan kurang hormon estrogen. So, hormon estrogen ni dia penting untuk penyerapan kalsium. Jadi, bila hormon estrogen tu drop ataupun dah kurang, jadi kuranglah penyerapan kalsium pada perempuan ni. That's why perempuan selalu kena osteoporosis. Jadi sebab dia kurang kalsium dalam tulang. Okay, boleh nampak poster ni. Kalau dia bongkok macam ni, ni tanda-tanda osteoporosis lah. Tanda-tanda dia tulang mudah patah, pengurangan ketinggian. Maksudnya tiba-tiba orang tua ni dia rendah sedikit daripada tinggi dia yang sebenar. Poster dia bengkok, bongkok. Okay, bengkok dan bongkok lah. Tulang normal macam ni, tulang pesakit osteoporosis macam ni, nampak dia banyak ruang lah, dia kurang tumpat. Okay, next, osteomalacia. Osteomalacia ni biasanya kena pada orang dewasa, iaitu penyakit tulang lembut. Sebab dia kurang kalsium dan fosforus dan vitamin D. Kalau orang dewasa kita panggil dia osteomalacia, tapi kalau pada kanak-kanak kita sebut dia sebagai riket. Sama juga punca dia, kurang vitamin D, kurang fosforus, kurang kalsium.
Okey, jadi recap ni dia boleh menyebabkan tulang tu menjadi lembut dan lemah dan kesihatan tulang. Boleh baca kat sini dan boleh tengok gambar tulang ni pesakit rickets. Okey, cikgu pergi laju sikit lah Dan lagi satu arthritis. Arthritis ni kalau bahasa kita sebut sakit sendi lah. Arthritis ni biasanya kena pada warga tua. Okey, disebut sebagai osteoarthritis. Disebabkan oleh kurang bendalur synovial. Jadi bila kurang bendalur, lepas tu rawan dia haus lagi. Jadi bila bergerak, sendi tu jadi sakit tau. Sendi tu bergeser, so dia akan jadi lebih sakit. Okey, jadi bila sakit, apa nak cakap, ligamen tu kurang kenyal. Lepas tu sendi tu jadi mudah bengkak. Lepas tu sendi pun kurang fleksibel. Jadi dia menghadkan aktiviti seperti berjalan semua. Jalan sikit sakit, gerak sikit sakit semualah. Sendi ni dah merosot dah. Ini gambar dia. Ini sendi yang normal Okay, next, scoliosis. Scoliosis ni macam Hunchback of Notre Dame. Kalau tak tahu apa dia Hunchback of Notre Dame tu, bolehlah Google macam mana yang tulang dia timbul dekat belakang ni. Scoliosis ni maksudnya tulang belakang dia bentuk S ataupun C. Dia keluar daripada landasan dia. Bila dipandang daripada belakang, dia terkeluar. Sebab dia genetik, keturunan dan juga pertumbuhan tulang belakang yang tidak normal semasa akhir balik. Boleh tengok gambar ni Ni yang lurus normal, ini yang scoliosis. Jadi rawatan dia biasanya kadang-kadang dia boleh betulkan dengan cara pembedahan. Okey. Amalan untuk jaga kesihatan otot rangka senang aja. Pertama, postur badan yang betul. Maksudnya berdiri dengan duduk semua tu kena ada postur yang betul lah, tegak dan sebagainya. Lepas tu pakai pakaian yang sesuai. Pakaian janganlah ketat yang menyekat aliran darah. Dan kalau boleh kasut janganlah pakai kasut yang tumit dia terlalu tinggi. Biar tumit rendah pun tak apa. Dia tak mengganggu tulang Okay, next. Senaman. Senaman ni dia bantu untuk tambah fleksibiliti otot ligamen dan juga dia bantu meningkatkan kekuatan tulang. Jadi bersenam lah. Okay. Dan last sekali, gizi seimbang iaitu kena ada vitamin C, vitamin D, mineral yang cukup, kalsium dan sebagainya. Boleh baca kat sini. Ini cuma fakta je lah. Okay, ni nampak ada gambar orang yang tengah pegang handphone ni. Ini adalah poster pegang handphone yang salah, menyebabkan kesakitan leher dan bahu, memberikan beban pada leher dan bahu. Ini adalah poster yang betul. Okay, terima kasih.